Assalamualaikum. Jumpa lagi untuk subjek sains pada hari ini. Baiklah, minggu lepas kita sudah pelajari satu kemahiran proses sains iaitu memerhati. Di mana kamu telah pun memerhatikan buah-buahan yang ada di rumah dan kamu lakarkan buah-buahan tersebut. So, dalam aktiviti tersebut, kamu telah pun menggunakan deria-deria kamu untuk memerhati buah tersebut. Betul kan? Pertama, kamu memerhati menggunakan dengan deria melihat melalui mata. Kemudian kamu hidu bau dia menggunakan hidung. Dan kamu rasa menggunakan lidah. Dan terakhir kamu menyentuh menggunakan kulit. Cuma satu je deria kamu tak guna minggu lepas iaitu mendengar. Jadi itu maksudnya memerhati, kemahiran proses memerhati. Hari ini kita ada satu lagi kemahiran proses sains yang kamu boleh kuasai iaitu mengelas. Kalau kita perhatikan di sekolah, kita ada kelas-kelas kan? Jadi itu pun juga salah satu aktiviti mengelas lah, di mana kita mengelaskan murid-murid ini berdasarkan umurnya. Yang mana umur 8 tahun, semuanya masuk dalam tahun 2. Umur 7 tahun, semuanya masuk dalam tahun 1. Itulah maksudnya mengelas. Jadi mengelas ini ialah cara kita mengasing dan kita mengumpulkan berdasarkan ciri-ciri sepunya yang kita boleh perhatikan. Contohnya kalau dalam subjek sains, biasanya nanti kita akan mengelas mungkin haiwan, mengelas tumbuhan, mengelas objek-objek yang ada di sekolah. Jadi sekarang kita sama-sama perhatikan pada buku teks kamu, muka surat 5. Kita try buat satu cara mengelas yang ada dalam buku teks kamu ni. Okey, kita tengok ada 6 jenis haiwan. Dalam aktiviti ini, kita perlu mengelaskan haiwan-haiwan ini berdasarkan ciri-ciri anggota badan. Bukan macam tadi, kita kelaskan kamu ikut umur kan? Jadi hari ini kita nak kelaskan haiwan-haiwan ini berdasarkan ciri anggota badan. So, bila kita nak kelas, kita kena perhatikan satu persatu haiwan tersebut. Pertama, haiwan itik. Cirinya, dia mempunyai kepak berkaki 2. Ciri untuk harimau, tidak mempunyai kepak berkaki 4. Kemudian penguin mempunyai kepak berkaki 2. Tenuk tidak mempunyai kepak berkaki 4. Helang mempunyai kepak berkaki 2. Dan kambing ada kepak tak? Kambing tak ada kepak tapi berkaki 4. So kita tengok dari satu ciri sepunya kat sini. Pertama kita tengok kepak. Kita boleh perhatikan terbahagi pada 2 kumpulan haiwan-haiwan ni, di mana ada haiwan yang mempunyai kepak dan satu bahagian lagi tidak mempunyai kepak. Manakah haiwan-haiwan tersebut? Kalau kita perhatikan di sini, di mana itik ada kepak, penguin mempunyai kepak dan juga helang. So sini dah satu kelas untuk mereka bertiga. Satu kumpulan. Dan satu kumpulan lagi untuk yang tidak mempunyai kepak seperti harimau, tenuk dan kambing. So, macam mana kita nak kelaskan mereka? Tengok pada muka surat 6. Ini cara kita boleh kelaskan haiwan-haiwan tersebut. Di mana kita bahagikan kepada 2 kumpulan. Di mana itik, penguin dan helang mempunyai ciri sepunya iaitu mempunyai kepak. Mereka ni duduk dalam satu kumpulan yang sama. Kemudian kambing, tenuk dan harimau tidak mempunyai kepak. So mereka duduk satu kumpulan yang sama. Alright. Ini cara mengelas yang paling simple, di mana kita kelaskan ikut gambar. Tapi kalau untuk kita nak belajar dengan lebih mudah, supaya kita boleh buat rekod yang lebih mudah, so kita kena bahagikan mereka ini, kelaskan mereka ini menggunakan satu cara ataupun kaedah iaitu peta minda ataupun carta. Seperti berikut. Kalau kamu perhatikan, di mana dia buat cantik-cantik kat situ. Kat atas tu dituliskan ciri sepunyanya iaitu anggota badan. Kemudian dibahagikan kepada 2 iaitu berkepak dan tidak berkepak. Kemudian kita kelaskan haiwan-haiwan tersebut dengan hanya menulis namanya saja. Di mana untuk kumpulan berkepak kita ada itik, penguin dan helang. Dan tidak berkepak kita punyai kambing, tenuk dan harimau. Kan? Mudah saja mengelas ni. So sekarang cikgu nak kamu buka buku aktiviti kamu, aktiviti sains, dan kita akan jawab sama-sama
bagaimana cara untuk menjawab dalam buku aktiviti sains untuk aktiviti mengelas. Okey, pertama sekali tolong tulis tarikh hari ini. 28 Januari 2021 pada muka surat 3. Alright. So kalau kamu tengok ciri sepunya yang aktiviti ini suruh kamu perhatikan ialah melalui ciri sepunya pergerakan. So kat tepi ni kita perhatikan ada haiwan. Nampak ni ada haiwan, ada 6 juga ni. So dia ada haiwan burung, rama-rama, lalat, tupai, tikus dan kucing. Okey, bagaimana mereka ini bergerak? Pertama kita perhatikan mereka bergerak, ada yang terbang. Contohnya burung, rama-rama, lalat terbang. Tikus, tupai dan kucing berjalan. Kita boleh kelaskan mereka sebagai berjalan sebab melompat tu pun kiranya berjalan lah ya. Jadi kita ciri sepunya mereka terbagi berdua, iaitu dari segi pergerakan, pertama ialah terbang dan yang kedua ialah berjalan. So awak kena tulis pada bahagian kotak pertama terbang, kedua berjalan. Dan ambil guntingkan gambar-gambar haiwan tersebut dan tampalkan ke kelas ataupun kumpulan yang betul. Yang cikgu bagi contoh kat sini hanya 2, burung dengan tupai. Untuk yang rama-rama dan lalat serta tikus dan kucing, kamu kena selesaikan sendiri berdasarkan ciri sepunya mereka. Okey? Dan aktiviti yang kedua pula muka surat 4. Okey, muka surat 4 aku simple juga ni. Kita nak lihat berdasarkan ciri sepunya cara haiwan itu dimainkan. Kita ada drum, rebana, harmonika, trompet, seruling dan bongo. Alright, caranya bagaimana? Caranya hanya gariskan cara alat muzik ini dimainkan. Seperti mana yang cikgu dah bagi contoh ni, untuk drum kita gariskan pukul, baru dia boleh berfungsi. Untuk rebana pun pukul, untuk harmonika tiup. So untuk trompet, seruling dan bongo kamu jawab sendiri ya. Alright. Dan selepas kamu dah jawab cara bagaimana ia dimainkan, kita kena kelaskannya kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. So, cara dimainkan alat muzik ni. Cara alat muzik dimainkan, kita ada 2 tadi, pukul dengan tiup. So, sekarang kamu cuma masukkan ciri pertama, iaitu pukul, ciri kedua, tiup. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita satu-satu. Kita tengok satu-satu. Drum, kita letak, okey, pukul, letak di bahagian kumpulan A. Trompet, betul ke tu cikgu buat? So, trompet sepatutnya tiup. Jadi dia kena tulis kat sini, kat kumpulan B. Jadi untuk rebana, harmonika dan bongo, kamu cuba selesaikan sendiri ya. Jadi kamu telah selesai melakukan tugasan ini, bermaksud kamu telah pun menguasai kemahiran proses sains mengelas. Akhir sekali jangan lupa kongsi hasil kerja kamu dengan saya. Jumpa lagi.